digunakan sebagai cara untuk mempromosi, mengiklan rokok-rokok mereka, their brands, whatever. Keenam, isu denda yang rendah dibangkit oleh Datuk Johannes sekali lagi telah mengulas berkaitan dengan denda yang rendah di bawah pasal 10, 11, 12, 13 dan 14. YB Senator mencadangkan agar denda bagi kesalahan pertubuhan perbadanan dinaikkan kepada maksimum 1 juta. Ya. Sebagai makluman YB Senator, penetapan denda yang ditetapkan di bawah RU ini adalah berkadar atau berdasarkan kepada kadar denda semasa berbanding dengan nilai denda yang diperuntukkan dalam akta lain yang sedang berkuat kuasa. So ada sikit comparative, benchmarking sikit ya. Perbandingan kadar denda ini adalah berpatutan dengan keadaan semasa. Maka dengan kata lain, ia tertakluk kepada review, tertakluk kepada pertimbangan constant reappraisal ya, from time to time ya, dengan izin. Sebagaimana makluman YB Senator, penetapan denda yang ditetapkan di bawah RU ini adalah berdasarkan beberapa faktor ya. Antara lainnya adalah dengan membuat perbandingan kadar denda di bawah undang-undang sedia ada, yakni PPKHT itu 2004 serta perbandingan dengan lain-lain akta berkaitan yang termasuk berbandingan akta-akta yang lain termasuk akta perubatan tradisional dan komplementari ya. Ini juga adalah penting untuk berlaku ya, justice, keadilan, equity ya. Semua itu adalah mengambil diperhitungkan ya, dan peraturan-peraturan irigasi makanan dan sebagainya. Selain daripada itu, denda yang dikenakan juga dibuat perbandingan perkadaan di antara jumlah denda dan jumlah ataupun tempoh hukuman penjara. Itu mesti dibalancekan antara denda dan juga hukuman penjara. Jumlah denda yang ditetapkan ini telah dibincangkan semasa Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan 2022 mana saya pengurusinya. Ya, perkara ini banyak kita perbincangkan dan ini ya 2022 dan 2023 juga sesi itu pun yang saya pengurusi itu kita juga berbahaskan perkara ini. Saya kira sudah sangat kita telitikan ya. 7, keberkesanan RU dalam mengawal tabiat merokok. Satu yang sangat baik untuk kita bukan saja buat gubal undang-undang tapi memastikan keberkesanannya, outcome-nya. YB Senator Datuk Johannes dan YB Senator Datin Haja Ros Suryati telah bertanya berkaitan mekanisme dan peranan yang perlu dimainkan oleh KKM dalam memastikan keberkesanan RU ini demi memastikan Malaysia dapat melahirkan generasi yang bebas rokok dan tanpa sebarang bentuk amal merokok. Bagi mengawal tabiat merokok, selain daripada kawalan dalam bentuk undang-undang, KKM telah merangka dan akan melaksanakan plan 5 tahun memfokuskan aktiviti pendidikan kesihatan melibatkan advokasi dan pencegahan merokok yang melindungi generasi muda agar mereka kekal tidak merokok. Ya, saya sebutkan lebih awal tadi, andainya mereka dapat kita intervensi awal, keberengkalian untuk mereka pick up that habit adalah sangat jauh ya. So it's a remote satu keberengkalian yang jauh ataupun yang tidak wajar ataupun yang tidak bernasabah ya. Tapi kalau dibiarkan then they will pick up that habits ya. KKM juga akan mengukuhkan aktiviti-aktiviti intervensi bagi membantu mereka yang telah merokok untuk berhenti merokok. This is our cessation plan, smoking cessation clinics dan sebagainya. Pelbagai pihak seperti badan bukan kerajaan, badan profesional, guru dan ibu bapa juga turut terlibat dalam pelaksanaan ini. So it's a whole of society. Sebab itu kita tekankan, ya undang-undang satu hal, tetapi andainya ia tidak diambil pertanggungjawaban society, especially parent, ia tidak mengambil ownership untuk memastikan health and safety of anak-anak, maka kita bolehlah buat pelbagai undang-undang tetapi ia akan terus ya dilangkari. Dan itu juga saya ingat ada senator yang menyebutkan tentang persoalan teladan dan bermula di sini di the August House of the Parliament ya, both Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Kita mesti menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Antara aktiviti advokasi dan pencegahan tabiat merokok yang telah dilaksanakan dan diteruskan oleh KKM adalah termasuk 1, menjalankan aktiviti advokasi melalui program sisipan ya, dan juga kelab-kelab yang sedia ada di sekolah serta melibatkan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG
Kedua, memperkasakan badan sukarelawan dan kelab sedia ada dalam menjalankan advokasi di IPT. Ketiga, memperkasakan badan sukarelawan dan kelab belia dalam menjalankan advokasi di persekitaran awam. Sangat penting semua ini. It's the whole of society approach sekarang ini. Melaksanakan inisiatif rumah bebas asap rokok. Ini sangat penting bermula dari rumah kita. Di bawah program komunikatif sihat pembina negara COSPAN bagi memastikan persekitaran komuniti tersebut bebas dari asap rokok basi, asap wap dan produk merokok yang lain. Ya, this is the passive smoker yang menjadi mangsa dan victims. Ya. Akhirnya kelima, promosi melalui pelbagai media dan aktiviti secara komprehensif kepada kumpulan sasar dilaksanakan secara kolaborasi dengan rakan strategik, ya, agensi, institusi awam dan swasta, sukarelawan, pertubuhan bukan kerajaan, pengamal media dan ejen dalam komuniti bagi memastikan pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan selari dengan trust satu di bawah agenda National Malaysia Sihat atau MS, iaitu promosi pembudayaan hidup sihat. Itu di mana this is the journey, itulah juga yang mahu kita wujudkan dan mahu kita budayakan dalam negara madani di bawah kerajaan madani ini. 8. Pengguguran peruntukan laporan berkala. Ini ada dibangkitkan oleh Senator Dr. Hajah Wan Martina menunjukkan bahawa Senator sangat peka dan telah pun membaca kedua-dua DR 25-2023 dan DR 42-2023. Ya, kita akan dapati bahawa DR 42-2003 itu tidak ada peruntukan ini. Ya. Menjawab persoalan YB Senator Hajah Wan Martina terkait perkeputusan KKM menggugurkan fasal yang berkaitan laporan berkala, saya ingin sebutkan di sini, memang diakui telah dimasukkan dalam RUU sebelum ini, yakni DR 25/2023. Fasal ini dimasukkan bertujuan untuk melihat keberkesanan pelaksanaan larangan merokok dan membeli larangan merokok dan membeli bagi generasi penamat rokok, iaitu generasi yang lahir 1 Januari 2007 dan seterusnya. Maka ia adalah untuk bertujuan membuat pemantauan berkala, ya, memandangkan peruntukan GEG merupakan peruntukan baru, satu legislation yang baru. Maka keperluan untuk diberikan periodical review itu adalah peruntukan yang baik. Andainya kalau GEG itu berada dalam RUU ini, tetapi ketika ia tidak, dan betul, dia tidak ada keperluan urgent yang menekan di situ. Apapun kita masih lagi boleh membuat penilaian itu. Yang betul. Memandangkan peruntukan ini telah digugurkan, maka tiada keperluan untuk pasal ini dimasukkan. Jadi it's a knock-on effect, kesan, ya, kepada bila tidak ada GEG, jadi peruntukan ini kita gugurkan. Namun begitu, pihak KKM akan terus membuat pemantauan berkaitan kesan merokok, terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui kajian tinjauan mobiliti kebangsaan ataupun mana-mana kajian dengan kerjasama pihak universiti tempatan dan antarabangsa. Ya. Pihak KKM juga akan memantau kesan sampingan termasuk kejadian penyakit EVALI, ya, melalui arahan notifikasi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada 9 Jun 2022. Dengan wujudnya sistem pemantauan, jadi walaupun tidak ada periodical, lebih penting adalah the constant apa dipanggil sebagai agility ataupun ya, sentiasa kita memantau, ya, continuously, ya, surveillance itu lebih penting, ya, daripada pemantauan periodikal itu, kerana KKM akan dapat melihat trend kes EVALI atau penyakit yang berkaitan merokok termasuk menghisap vape dan pelayanan semula dalam pelaksanaan ini dan penguatkuasaan RUU ini, ya. Jadi itu adalah penting, ya, supaya cases of acute lung injury ataupun apa yang dikatakan sebagai EVALI itu, ya, patologinya apanya sentiasa dipantau, ya, oleh KKM. Kesembilan, isu kawalan produk merokok. Isu kawalan produk merokok berkenaan soalan YB Senator Dr. Ahmad Azam, ya, terdapat di pasaran jenis rokok elektronik yang menggunakan rokok dan dipanaskan dengan menggunakan peralatan tertentu. YB Senator juga meminta supaya menjelaskan sama ada ia dikawal di bawah RUU ini.
Ringkasnya, tegasnya, makluman YB Senator, semua jenis produk merokok sebagaimana yang dinyatakan oleh YB Senator, ia telah dimasukkan dalam RUU ini. So this is a very comprehensive stand-alone, ya, berdiri sendiri, tidak ada perlu mana-mana akta yang lain untuk mengawal selia produk-produk merokok termasuk vape. Ke-10, isu larangan merokok. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang dan juga YB Senator Rita Sarimah, ya, berkaitan isu merokok di tempat larangan yang telah diwartakan, sebagaimana makluman KKM masih dan terus mempergiatkan aktiviti penguatkuasaan larangan merokok di semua tempat makanan. Ini mungkin saya sikit sebanyak ada kaitan, ya, ketika saya meletakkan larangan merokok 2018 dalam, ya, kerajaan pertama Pakatan, ya, adalah untuk memperluaskan larangan merokok di tempat-tempat makanan awam itu, ya. Jadi pelaksanaan aktiviti pengawasan ini adalah berdasarkan peraturan 11/1 peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 yang akan diteruskan, ya, di bawah pasal 16 RUU ini. Jadi kalau boleh saya sebutkan, PPKHT itu merupakan peraturan-peraturan dan sebagai besar peraturan-peraturan itu dimasukkan incorporated dalam RUU ini, ya. Jadi selagi yang ini belum berkuat kuasa, yang lama itu masih lagi status quo, berkuat kuasa untuk memantau dan mengawal selia hal-hal produk merokok ini, betul, ya. Jadi still valid ataupun still binding, ya. Ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia kepada artikel 8 WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO FCTC, bertujuan untuk melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok dan produk merokok yang lain. Begitu juga dengan penguatkuasaan larangan penjualan, pembelian dan penggunaan produk merokok oleh orang belum dewasa, OBD. Ya. KKM memandang serius tentang perkara ini. Penguatkuasaan sedia ada melalui peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 akan diteruskan, ya, melalui kaedah pembuktian kad pengenalan diri contohnya. Menerusi pasal 13 dan 17 di bawah RUU ini juga memperuntukkan kawalan bagi penjualan kesalahan merokok terhadap orang belum dewasa. Di antara mekanisme yang penting, yang mekanisme bagi membantu aktiviti penguatkuasaan larangan merokok, KKM telah memperkenalkan talian aduan merokok sejak tahun 2019 lagi dan masih aktif sehingga kini. Aduan yang diterima daripada aplikasi WhatsApp telah dikumpul, dianalisa dan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk tindakan selanjutnya. 11. Larangan penjualan produk merokok. Menjawab soalan YB Senator Datuk Seri Hajah Zurainah yang bertanyakan tentang pengiklanan, promosi dan penjualan produk merokok melalui vending machine dan secara dalam talian online, perkara ini akan diperincikan, ya, dan online, ya. Perkara ini saya tegaskan akan kita perincikan dalam peraturan berkaitan setelah peraturan-peraturan yang berkaitan setelah RUU ini diluluskan kelak. Ini adalah perkara yang tidak disebut dalam the substantive law perundangan itu, tetapi adalah kuasa Menteri dan KKM untuk menurunkan dan mencerakinkan peraturan-peraturan seperti mana PPKHT itu adalah cerakinan daripada akta makanan, ya. Lagi panjang, ya, Wan? Panjang lagi itu. Saya baru hampir 3/4 lagi. Betul, boleh saya 3/4. Ya, banyak lagi mungkin dalam 5-6 muka lagi. Yang itu kalau boleh diberikan secara berapa bertulis. minit Anda boleh habis? Iya, betul. Berapa minit boleh habis? Saya kalau laju macam ke tepi mungkin dapat dalam 5 minit, 10 minit. 5 minit. Saya cuba. 5 minit lagi, ya. Okey, insya-Allah. Bismillah. Baik, ke-12. Kawalan terhadap pembungkusan dan pelabelan rokok elektronik. Pada masa ini, produk merokok elektronik atau vape dibungkus dengan pelbagai cara dan bentuk yang mana kaedah pembungkusan ini sangat menarik perhatian kanak-kanak dan remaja untuk menggunakan produk-produk tersebut. Oleh itu, dalam rang undang-undang ini dicarangkan akan terdapat satu peraturan sekali lagi, khas berkaitan pelabelan dan pembungkusan produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape. Ya, peraturan ini akan dilaksanakan secara praktikal berdasarkan bukti saintifik dan relevan mengikut peredaran semasa. Ya.
Kawalan pelabelan dan pembungkusan produk merokok adalah sebagaimana yang digariskan dalam artikel 11 WHO FCTC. Objektif utama kawalan terhadap pelabelan dan pembungkusan produk merokok adalah untuk mengurangkan tarikan attractiveness produk-produk ini terutama kepada kanak-kanak dan remaja. Ke-13, pendaftaran produk merokok. Ini penting. Yang YB Senator Datin Haja Rosyati dan Senator Datuk Noraini membangkitkan perkara ini. RU ini menyatakan bahawa semua produk merokok perlu didaftarkan. Semua produk merokok perlu didaftarkan berdasarkan pasal 3. Pendaftaran ini termasuklah produk tembakau yang telah ada di pasaran. Yang telah ada di pasaran perlu membuat pendaftaran semula. Berdasarkan pasal 54 iaitu peralihan yang last pihak industri akan diberi tempoh masa selama 6 bulan dari tarikh penguatkuasaan akta ini untuk mendaftar produk mereka. Untuk sikit lagi, pihak PKKM akan meneliti semua permohonan tersebut dan akan memastikan semua produk tersebut dapat didaftar dan termasuk merekodkan kandungannya. Pihak KKM menjangkakan pendaftaran bagi produk tembakau sahaja dianggarkan mencecah 1,500 jenis, manakala produk rokok elektronik yang hari ini sangat berluasa di luar sana dianggarkan boleh mencecah lebih 2,000 jenis. Sangat meriah industri ini. Semua aktiviti pendaftaran ini akan diperkukuhkan dengan membangunkan sistem pendaftaran secara digital. Satu peraturan khusus akan dibangunkan, digubal bagi memperincikan pendaftaran ini. Sikit untuk sikit kesalahan bagi kesalahan di bawah peruntukan ini, denda yang akan dikenakan kepada individu adalah tidak lebih 20,000 ke 30,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau 2 tahun atau kedua-duanya tertakluk kepada jenis kesalahan. Manakala denda yang dikenakan kepada suatu pertubuhan perbadanan corporate entity ialah tidak kurang 20,000 ke 30,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau 3 tahun atau kedua-duanya tertakluk kepada jenis kesalahan. 14. Pelesenan produk tembakau. Ini penting. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh YB Senator Rita Sarimah berkaitan proses pelesenan produk tembakau oleh Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN yang sepatutnya bersifat untuk mengawal penjualan produk ini daripada berluasa. Ingin saya tegaskan dengan adanya RU ini, kawalan lesen yang dilaksanakan oleh LKTN akan diperkukuhkan dengan kawalan pendaftaran serta kawalan-kawalan lain yang telah saya nyatakan awal tadi. Pihak KKM telah menjalankan perbincangan bersama pihak LKTN agar peruntukan yang akan dikuatkuasakan di bawah RU ini menjadi syarat lesen apabila lesen dikeluarkan oleh pihak LKTN. Dengan langkah-langkah kawalan yang akan dilaksanakan di bawah RU ini bersama peraturan pelesenan oleh LKTN, keboleh dapatan produk merokok di pasaran akan dapat dikawal dan dikurangkan. Isu kutipan cukai rokok elektronik atau vape. Menjawab soalan YB Senator Hajah Ros Suryati, kutipan cukai vape, Kementerian Kewangan menganggarkan hasil kutipan cukai rokok elektronik atau vape adalah kira-kira kurang lebih 500 juta setahun. Kajian menunjukkan kos rawatan penyakit EVALI ialah sebanyak 150,000 bagi setiap pesakit dan dijangka akan meningkat kepada 369 juta setahun dalam tahun 2030. Namun dipercayai jumlah sebenar adalah lebih tinggi, kerana banyak lagi kes-kes yang tidak dilaporkan. Jika tiada kawalan dibuat berkaitan rokok elektronik atau vape melalui RU ini, maka lebih ramai akan terdedah kepada risiko komplikasi penyakit akibat penggunaan rokok yang telah saya perbahaskan dan semua membahaskan. 16. Isu rokok seludup atau rokok tidak sah. Boleh betul Masalah lambakan rokok tidak sah memerlukan kawalan secara holistik, termasuk kawalan penguatkuasaan di sempadan yang lebih ketat oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan agensi penguatkuasaan lain yang berkaitan. Kawalan yang ketat ini akan mengekang kebolehdapatan rokok tidak sah di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengadakan perbincangan bersama agensi-agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam, Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, serta pihak berkuasa tempatan dalam menyelaras dan memperkukuhkan kawalan produk merokok di pasaran termasuk pemantauan dan penguatkuasaan kawalan rokok. Jadi kalau boleh saya lompat sikit penutup kepada penutup saja. Boleh Yang di-Pertua, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dengan begitu baik dan juga hujah-hujah yang
mendalam, very profound dan telah memberikan pandangan berkaitan RUU ini. Saya ingin menyatakan sekali lagi bahawa perkara yang mendesak adalah untuk memastikan agar kita mempunyai akta dengan izin, an act that is standing alone ataupun a standalone act dan komprehensif untuk mengawal selia produk tembakau, bahan merokok dan produk pengganti tembakau, terutamanya bagi menangani isu penggunaan rokok elektronik atau vape yang semakin berluasa. Undang-undang sedia ada iaitu peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPK 2004 itu di bawah Akta Makanan tidak mencukupi untuk mengawal produk merokok yang baru. Selain itu, RUU ini sangat penting untuk diluluskan bagi menutupkan kelompangan undang-undang kawalan produk merokok yang ada sekarang. Bagi mengakhiri ucapan pengulangan saya pada hari ini, bagi pihak juga KKM akan terus memberi komitmen untuk menguatkuasakan akta ini sebaik dan sejurus ia diluluskan. KKM juga akan bekerjasama dengan semua agensi berkaitan bagi memastikan masalah rokok dapat kita bendung. Saya juga ingin menyuruh semua dari Parlimen, Dewan Negara khasnya pada pagi ini untuk memberikan sokongan kepada RUU ini demi masa depan anak-anak kita semua. Yang Ketua, sebelum saya mengakhiri pengulangan saya ini, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua menteri-menteri kesihatan yang terdahulu. Kalau boleh saya sebutkan, bermula dengan Tan Sri Dr. S. Subramaniam, Datuk Sri Dr. Adam Baba, Tuan Khairi Jamaluddin, Yang Berhormat Datuk Zaliha Mustafa atas usaha-usaha yang telah mereka curahkan, khidmat yang mereka telah berikan sebelum ini dalam usaha menangani masalah rokok di Malaysia amnya dan khususnya dalam usaha membangunkan rang undang-undang kawalan merokok demi kesihatan awam 2023 ini yang merupakan kemuncak daripada semua usaha-usaha ataupun seterusnya usaha-usaha mereka dan kita hari ini menyaksikan rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 ini adalah hasil penggemblengan seluruhnya menteri-menteri kesihatan yang lalu. Sekian saja pengulangan saya pada hari ini. Bagi soalan-soalan yang tepat, kalau ada lagi soalan-soalan yang mungkin ada bersabit dengan saya, pasti ada satu soalan tentang ketum tidak dijawab Saya ada memikirkan perkara itu sedikit tapi tidak punya waktu yang Ketua, maka di situ saya ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Saya ada dua penjelasan. Satu oleh kerana Datuk Seri Mujahid tadi bertanya yang tak dijawab. Dia dah keluar dah. Tak apalah, mungkin dia dengar. Tapi penting untuk semua Yang pertama saya ingin sebutkan juga ialah saya ucapkan tahniah terima kasih kepada Menteri sebab masa saya naik ke sini tadi Menteri tak berucap, tak terus berucap. Mengikut tradisi dan amalan, apabila tak ada orang duduk kat sini tak boleh bercakap, Yang Hormat. Amalan ini semenjak 1600 di England yang kita warisi di bawah undang-undang kita Akta Majlis Dewan Parlimen Hak dan Keutamaan 1952 di bawah Seksyen 32. Kita warisi kena hak dan keutamaan di Britain. Jadi masih kita guna pakai sekarang. Kalau tak ada speaker kat sini, mana-mana ahli bercakap tu, berhentilah dulu sekejap. Duduk boleh, jangan bercakap sebab tak ada orang duduk. Masalahnya kita sini tak boleh bertukar macam di Dewan Rakyat. Sebabnya tempat ni, ruang ni kecil sangat. Jadi itulah sebab kosong dulu sebelum pengganti speaker tu boleh duduk. Jadi berhentilah, relax sekejap. Tak sampai 1 minit. Itu tradisi sepatut kita keep it. Yang kedua, soalan Yang Berhormat Senator Dr. Muzahid berhubung pencelahan semasa menggulung. Dua bercakaplah semasa Menteri bercakap. Yang pertama, untuk membentang. Tidak ada larangan di bawah peraturan selain daripada 36 peraturan 36A dan B yang katakan mana satu dia boleh. Tetapi mengikut tradisi, apabila menteri membentang, saya ulang tak pernah dibolehkan untuk mencelah. Kerana yang dibentang itu ialah soal kerajaan. Tak ada kena-mena dengan kita tu. Apa pendirian kerajaan, pandangan kerajaan, dasar kerajaan masa membentang. Itu kebiasaannya, amalan kita dan tradisi kita tidak boleh mencelah.
Apabila menteri menggulung yang ditanya tadi, menggulung di bawah 36B boleh bertanya, beri penjelasan. Yang ditanya oleh Yang Berhormat Haji Hussein. Mana boleh Haji Hussein bertanya. Tapi syarat kalau nak menegur secara peraturan, minta tolong raise your buku. Mana buku saya ni? Raise buku. Bila tengok raise buku ni, yang semua lain duduklah, termasuk menteri. Kena duduk hingga speaker bertanya. Beri penjelasan. Okey. Kena ada point of order sebagaimana Dr. Muzahid sebut tadi. Jadi, okey, penjelasannya ialah semasa pembentangan jangan mencelah. Semasa menggolong boleh mencelah dengan syarat berdiri dan menteri memberi ruang. Sebab masa tu saya bercakap Inggeris sikit, the floor ialah di tangan menteri. Bila menteri dah duduk, baru orang bertanya, minta maaf ada yang terus bercakap. Tunggu speaker kata, okay, the floor is back to the speaker dah. Masa tu. Dan speaker kata, okay, boleh mencelah. Baru tanya. Itu peraturan yang very fine way of melaksanakannya, ya. Jadi maknanya boleh mencelah semasa menggulung. Kena ada perkara-perkara yang mungkin tak jelas, kurang sama-sama kepada pandangan Yang Berhormat. It is subjective matter. Mungkin jelas kepada Datuk Poligai tapi tak jelas dengan Datuk Haji Hussein. Maknanya boleh bertanya apa penjelasannya. Jadi menteri boleh menjawab dengan syarat menteri menjawab. Kalau dia tak menjawab, dia terus cakap tunggu. Begitulah penjelasan yang pertama tadi. Tan Sri yang Ketua. Mengatakan terima kasih kepada menteri kerana tak cakap masa saya duduk. Terima kasih. Tan Sri, saya tradisi tu. Ya, saya tadi menunggu isyarat daripada Tan Sri baru saya berucap. Itu cara yang sebetul itulah. Terima kasih. Bila Tan Sri signal kat saya itu baru saya mula berucap tadi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Jadi Yang Berhormat, sekian itu tadi penjelasan saya dan saya sekarang memohon keputusan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua suara bersetuju, rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengan pendaftaran, periklanan, kawalan, penjualan dan pembelian produk tembakau, bahan merokok dan produk pengganti tembakau dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 hingga 54. Terima kasih. Fasal-fasal 1 hingga 54 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Sila, Yang Amat. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan. Belum, Yang Amat. Maklum pada majlis. Dimaklumkan kepada majlis. Dimaklumkan kepada majlis. Sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalah ialah bahawa rang undang-undang dimaklum kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Semua suara bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat.
Silakan Menteri. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Cuba menyokong. Yang Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang setuju kata setuju. Setuju. Ahli yang tidak setuju katakan tidak. Semua suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengan pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan dan pembelian produk tembakau, bahan merokok dan produk pengganti tembakau dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. Ya. DR 26/2023, Rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Dengan izin Yang di-Pertua, saya dengan beberapa ahli Dewan Negara kena hadir jemputan dengan delegasi Namibia. Dan walaupun nama saya ada untuk berbahas rang undang-undang yang berikut, seterusnya bolehkah izin kita keluar? Ya, baik. Mana yang terlibat dengan delegasi Namibia tu boleh keluar sekarang dan bagi senarai kepada setiausaha nanti. Ya. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Sri Yang di-Pertua, Silakan. terus pada perbahasannya. Tuan di-Pertua, saya mohon mengukuhkan rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Makanan 1983. Terima kasih. Seterus. Tak ada tag kan tu. Terus ya? Ya, saya terus. Tuan Sri Yang di-Pertua, Silakan. Kawalan terhadap produk tembakau telah dikuatkuasakan dalam di bawah Seksyen 36 Akta Makanan 1983, Akta 281, iaitu pemakaian bagi tembakau dan sebagainya. Seksyen 36 Akta ini telah memperuntukkan kuasa untuk Menteri Kesihatan membuat peraturan-peraturan berkaitan kawal selia penggunaan tembakau oleh hasil tembakau. Melalui kuasa menteri yang diperuntukkan di bawah Seksyen 36 Akta 281, suatu peraturan kawalan hasil tembakau 2004 ya 324-2004 telah kita gubal dan dikuatkuasa pada September 2004. Susulan kelulusan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 di Dewan ini sebentar tadi, pindaan perlu dibuat ke atas Akta Makanan 1983 Akta 281 untuk memastikan tiada percanggahan dan pertindahan peruntukan antara kedua-dua perundungan ini. Tuan di-Pertua, secara keseluruhannya rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023 ini merangkumi 4 pasal. Ya, seperti berikut. Pasal pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Pasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 281 dengan memotong tarif tembakau dan hasil tembakau. Ketiga, bertujuan untuk memotong Seksyen 36 Akta 281 untuk memotong peruntukan yang berhubungan dengan tembakau dan hasil tembakau. Ya. Pemotongan ini berbangkit daripada penggubalan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan 2023. Peruntukan yang berhubungan dengan tembakau dan produk tembakau akan diperuntukkan dalam Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 yang dicadangkan, telah pun diluluskan. Pasal keempat bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kecualian. Ya.
Tuan Yang Di-Pertua, pindaan bagi pasal 1 adalah bagi memaklumkan mengenai tajuk ringkas dan permulaan kuat-kuasa rang undang-undang ini susulan pindaan yang dibuat. Pasal 2, pindaan dibuat pada Seksyen 2 dengan memotong tarif tembakau dan hasil tembakau. Ini kerana kedua-dua tarif ini telah dimasukkan ke dalam Akta Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 yang telah diluluskan Dewan ini. Bagi pasal ketiga pula, pindaan dibuat dengan memotong Seksyen 36 untuk memotong peruntukan yang berhubungan dengan tembakau dan hasil tembakau. Ini kerana perkara-perkara berkaitan kawalan tembakau dan hasil tembakau telah dimasukkan ke dalam Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Pasal 4 pula bertujuan untuk mengadakan peruntukan kecualian, ya, saving clause, di mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta 281 iaitu PU kurungan A324-2004 akan terus berkuat kuasa dan apa-apa pendaftaran atau tindakan yang telah dimuatkan termasuk notis, arahan atau kelulusan yang diberikan berhubungan dengan hasil tembakau di bawah Seksyen 36 Akta 281 hendaklah dikawal selia di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah satu akta untuk meminda Akta Makanan 1983 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 8 orang. Kena Datuk Kasabadas masih keluar tapi masih terangkum dalam sinarai, ya. Hendak berbahas, maka saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan ialah 5 minit seorang. Dengan itu saya menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas teguran dan nasihat serta panduan Tan Sri di atas tata cara kami sebagai ahli sidang Dewan Negara, ya, di dalam Dewan. Dengan itu lebih mematangkan kami sebagai menjalankan tugas sebagai ahli sidang Dewan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tan Sri Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang Dewan. Terima kasih diucapkan kerana memberi peluang dan ruang kepada saya mengambil bahagian di dalam perbahasan peringkat rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tidak mengambil masa yang begitu lama, ya. Cuma saya akan fokuskan dalam beberapa perkara penting, ya, berkenaan dengan rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023. Kita sedia maklum bahawa pindaan terhadap RUU ini adalah bertujuan bagi memastikan tiada pertindihan dan pencanggahan terhadap Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 yang baru saja dibincangkan oleh kita sebentar tadi. Antara perkara penting dalam pindaan ini adalah dengan memotong aspek berkaitan kawalan terhadap produk tembakau telah dikuatkuasakan sebelum ini di bawah Seksyen 36 Akta Makanan 1983 untuk dimasukkan di dalam Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Ironinya, ini adalah suatu pindaan yang sangat memberikan impak kerana sepanjang tempoh 40 tahun berlaku, produk tembakau ini diletakkan secara bersama dengan hasil makanan, sedangkan tembakau ini bukanlah suatu makanan secara asasnya. Tambahan pula, kita sedia maklum bahawa peruntukan sedia ada di dalam Akta Makanan ini tidak mampu menangani impak perubahan dan perkembangan yang dibawa di dalam aspek teknologi produk rokok yang bukan lagi hanya berkisar tentang tembakau sahaja,
bahkan juga telah beralih kepada cecair nikotin iaitu vape. Justru itu adalah wajar pindah ini dibuat bagi memastikan wujud suatu undang-undang yang bersifat stand alone, dinamik dan mampu beradaptasi dengan arus perubahan yang kritikal ini bagi memastikan budaya merokok di kalangan generasi akan datang dapat dikurangkan sedikit demi sedikit. Tuan Yang Dipertua, selain itu juga di dalam Akta Makanan ini saya menggesa agar pihak kementerian memberikan tumpuan khusus untuk menyekat sebarang bentuk makanan yang menyerupai rokok atau berfungsi seperti rokok seperti mana pernah tular beberapa tahun sebelum ini, iaitu berkaitan dengan gula-gula yang dikenali sebagai smoke candy atau ghost smoke. Gula-gula ini sifatnya adalah seperti rokok. Apabila dihembus, ia akan mengeluarkan asap seperti rokok dan vape. Malah gula-gula ini menjadikan kegilaan kanak-kanak pada satu ketika dulu. Dan mereka menggayakannya seperti orang dewasa yang sedang menghisap rokok apabila menghembuskan asap yang dikeluarkan oleh gula-gula terbabit. Walaupun isu ini telah ditangani oleh pihak kementerian, namun fenomena ini agak merisaukan kerana seolah-olah mendorong mereka untuk memulakan tabiat merokok di usia muda. Justru itu, besarlah harapan saya akan produk-produk makanan yang digunakan oleh kanak-kanak khususnya mendapat pemantauan yang sewajarnya bagi mengelakkan mereka terikut-ikut dengan budaya yang tidak elok ini. Tan Sri Yang Dipertua, mengakhiri ucapan saya melihat bahawa pindah ini akan memberikan suatu anjakan perubahan yang besar bagi mengurangi budaya merokok di kalangan rakyat Malaysia. Sudah pasti perkara ini adalah positif di dalam menyediakan persekitaran yang bersih, bebas daripada asap rokok kepada seluruh rakyat, terutama generasi muda. Akhir kata, saya menyokong pindahan rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya juga tidak akan panjang sebab kebanyakannya telah disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Johannes. Cuma saya nak membangkitkan beberapa perkara yang membimbangkan. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Yang Berhormat Datuk Johannes berkenaan dengan gula-gula berhantu yang mengeluarkan asap yang dijual di sekolah pada tahun 2022. Dan sekarang ini pula adalah trend vape yang dibuat dalam bentuk pelbagai bentuk yang menarik kanak-kanak sekolah. Yang mudah disalahfaham oleh kanak-kanak sekolah yang mengatakan bahawa bila vape ini ada rasa buah, rupa pula botol vape itu cantik dan menarik, seolah-olah bahawa vape ini tidak berbahaya sebab rasa pun rasa buah, bau pun bau buah. Jadi saya nak membangkitkan isu ini kerana penjualan bahan-bahan sebegini di sekolah ataupun di sekitar sekolah, di tepi-tepi jalan ataupun di kedai-kedai ataupun di mana saja, ia boleh menarik kanak-kanak untuk membeli kerana di dalam persepsi mereka benda ini tidak berbahaya. Nah, jadi soalan saya, sejauh mana pemantauan ataupun penguatkuasaan dijalankan di peringkat sekolah ataupun di sekitar ataupun di tempat yang saya sebutkan tadi, bagaimana pemantauan dan penguatkuasaan dijalankan. Dan saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan kempen-kempen kesedaran yang dijalankan di peringkat sekolah. Contoh
cara untuk mengenal sesuatu bahan itu berbahaya ataupun tidak. Maksudnya vape ini walaupun bentuknya cantik, walaupun rasanya rasa buah, baunya bau buah, ia adalah sesuatu yang berbahaya untuk kesihatan. Bagaimana kerajaan membuat kesedaran kepada kanak-kanak sekolah, terutama kanak-kanak sekolah rendah dan juga menengah rendah, dan juga bagaimana kerajaan membuat kempen di universiti juga, bukan saja di peringkat sekolah, di peringkat universiti, seperti yang berhormat Datuk Seri Menteri tadi telah menyebut bahawa ketagihan ini akan berlaku bila anak-anak ini bermula sebelum umur 21 tahun. Jadi ini anak-anak universiti pun antara umur 18 hingga 21 tahun, maka perlu diberi kesedaran betapa bahayanya vape dan sebagainya, rokok ataupun apa-apa sahaja produk yang mengandungi nikotin ataupun yang mengandungi tembakau. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Sekian, saya menyokong. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya tak banyak nak sentuh Tuan Yang Dipertua sebab ini consequential saja. Oleh kerana kita ada akta baru, maka dibuanglah di dalam akta yang sedia ada. Pada waktu yang sama saya menyokonglah. Tapi pada waktu yang sama, kalau diizinkan oleh Yang Tua, saya nak patah balik sikit tentang isu perlembagaan. Dalam isu perlembagaan. Tadi saya mendengar, dan sebelumnya saya ingin ucapkan syabas dan tahniah sebagai Menteri kembali balik di tempat asalnya. Saya hanya ingin membuat sedikit komen tentang jawapan yang diberikan dalam akta sebelum ini bahawa isu sebenarnya kenapa GEG itu ditolak adalah kerana perlembagaan. Di mana dia katakan, setahu saya asasnya ialah ianya bersifat discriminatory. Cuma saya ingin tegaskan di sini, Tuan Speaker, discrimination is not all bad sebenarnya. Diskriminasi tidak semuanya tak baik. Kalau diskriminasi itu adalah soal yang memang kena diskriminate sebab ia adalah structured. Contohnya kalau orang daripada bukan Islam nak tuntut sebagai hak asasi dia equality, nak jadi imam, mana boleh. So ada diskriminasi di situ. Tapi dalam konteks kesihatan, saya juga ingin membuat sikit, undur ke belakang sikit. Discrimination kalau ia itu hazardous, dengan kata nak jaga kesihatan yang lebih besar supaya kita tidak menanggung apa-apa mudarat, maka diskriminasi itu is good. Bermakna ianya tidaklah dikatakan mutlak equal artikel 8(1) itu sebagai mutlak. Jadi saya tidak tahu kenapa isu ini tidak dibuat satu penelitian, bahkan tidak ada pun test case lagi. Ya, tidak ada test case lagi pun. Dan saya sokong. Saya memang menyokong akta perpindahan ini consequential. Tapi saya tidak menyokong kalau kita meletakkan alasan dalam akta baru ini bahawa equal rights itu ataupun hak sama rata itu dikatakan dilanggar. Sedangkan apabila kita berbicara tentang hak sama rata, kita juga kena berbicara tentang ianya kesannya adalah diskriminasi. Tapi kalau diskriminasi itu adalah untuk menjaga yang lebih besar kepentingannya dan tidak memudaratkan, saya kira, ataupun memudaratkan, maka diskriminasi itu perlu kita ambil kira. Dan saya tidak tahu pandangan AG itu apakah diterima secara bulat-bulat begitu tanpa ada satu perkiraan-perkiraan lain, dan kes ini pun belum diuji di mana-mana mahkamah. Jadi sekadar menyatakan akta ataupun mengatakan artikel 8(1) sebagai sebab kenapa GEG ditolak kurang memuaskan. Dan saya tahu menteri hari ini pun susah nak jawab tadi, saya tahu. They find it very difficult to defend the case. Jadi saya sekadar menyatakan menyokong akta ini, tetapi tidak berpuas hati dengan hanya mengambil alasan AG
menyatakan sebab artikel 81 kita tak dapat nak laksanakan generational endgame itu. Itu saja saya nak rakamkan kepada Dewan. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya Hormat, sebenarnya barang tu dah berlalu. Saya biar Yang Berhormat bahas. Menteri tak perlulah mengulas tu sebab tidak ada dalam rang undang-undang yang di hadapan kita sekarang. Tapi untuk rekod, alhamdulillah ada dalam Hansard lah, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat. YB jemput Yang Berhormat Senator Tuan Haji Hussein bin Ismail. Oh ya, ada keluar tadi. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Senator Datuk Haji Mustafa bin Musa. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua kerana memberi izin untuk saya mengambil bahagian dalam rang Undang-Undang Pindaan Akta Makanan 2023. Tan Sri Yang Dipertua sebagai mantan guru juga, tentunya saya menyokong penuh tentang pindaan ini untuk memastikan kelestarian dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia, terutamanya dalam kalangan bakal-bakal pewaris negara pada hari muka. Saya amat menyokong fasal 2 dan 3 di mana takrifan tembakau dan hasil tembakau serta perihal berkaitan undang-undang bahan dalam rokok atau tembakau dipotong dan dikuatkuasakan dalam akta baru ini, iaitu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023, iaitu mekanisme penguatkuasaan dapat diseragamkan dan disepadukan dalam satu kawalan akta baru bagi mengelakkan kelompongan dan kekeliruan teknikal semasa tindakan penguatkuasaan. Hatta pindaan ini juga penting agar tiada double standard dan juga lebih adil kepada industri yang berkaitan tembakau. Tan Sri Yang Dipertua, sebagai langkah perlu, apa yang perlu dikuatkuasakan, saya ingin mendapat penjelasan lanjut daripada kementerian tentang sejauh manakah persediaan kementerian dan agensi penguatkuasa yang diberi kuasa menguatkuasakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam ini dapat membasmi penularan bahaya bahan kimia rokok atau nikotin yang membahayakan kesihatan rakyat dan orang awam dapat dibendung dengan sepenuhnya. Rokok mengandungi 3 elemen yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, iaitu nikotin, tar dan karbon monoksida. Ada orang mengatakan lebih baik kita menjedut eksos motor daripada kita menghisap rokok pembunuh secara senyap. Malah kita juga perhatikan undang-undang ini juga perlu diperhalusi agar semua produk-produk yang bukan rokok tetapi menyamai rokok ataupun produk-produk yang dicipta iaitu tidak mengandungi bahan tembakau tetapi juga ada nikotin seperti nikotin sweet yang biasanya kini menjadi kegilaan pelajar-pelajar sekolah, ya, termasuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Persoalan yang kedua yang ingin saya kemukakan ialah bagaimanakah strategi dari segi levy dan skim pencukaian yang maksimum perlu dikenakan agar jenis-jenis bahan nikotin atau produk merokok ini dihindari pembeliannya oleh remaja dan belia. Ikut kajian, daripada 10 orang pelajar lelaki di sekolah menengah, malah 15 pelajar di sekolah rendah, sebahagian 2 daripadanya adalah perokok. Dan apabila kita mengenakan levy dan skim pencukaian yang maksimum, tentunya ini adalah sebagai satu kaedah untuk kita menyekat penularan mudarat besar kepada masyarakat ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga ingin mendapatkan saranan dan strategi kerajaan tentang sejauh manakah dapatan kajian dan unjuran kesan dan hala tuju promosi pencegahan kepada masyarakat agar bahaya yang mungkin dijana atau terbit dalam penggunaan bahan merokok ini disebarluaskan serta menggunakan media digital
dilipat gandakan bagi memangkinkan kesedaran masyarakat dalam menamatkan budaya penggunaan produk merokok yang membahayakan kesihatan awam. Kadang-kadang masyarakat keliru. Dalam masa sama, dalam masa kementerian menggubal pelbagai peraturan, dalam masa kementerian melancarkan pelbagai kempen, dalam masa itu jugalah di media dan dalam pelbagai saluran mempromosikan jenama-jenama rokok, walaupun tidak pada rokok tetapi pada baju, pada tali pinggang, kepada lain-lain yang menimbulkan nafsu dan rangsangan untuk anak muda terutamanya mencuba. Malah seperti juga kita tahu bahawa ada juga pemimpin, guru-guru dan sebagainya turut mempamerkan sesuatu keadaan yang boleh melonggarkan atau kelompongan pada peraturan baru ini. Kata orang, bapa borek, anak rintik. Bagaimana acuan, begitulah kuenya. Bagaimana gendang, begitulah tarinya. Apapun peraturan yang kita buat, tanpa penguatkuasaan dan tanpa penelitian, saya yakin dan percaya ianya tidak akan mendapat impak yang positif. Justru kementerian harus sedaya upaya untuk menjalankan ataupun melaksanakan segala usaha untuk memastikan pelaksanaan dan juga pindaan ini mendatang manfaat kepada rakyat. Tan Sri Yang Dipertua, saya menyokong pindaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Dijemput Yang Berhormat Senator Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kerana memberikan masa dan ruang untuk saya berbahas tentang rang undang-undang DR 26/2023 ini. Jadi saya percaya rang undang-undang ini perlu dipindah untuk kita meluluskan rang undang-undang kawalan produk yang telah kita luluskan sebentar tadi. Jadi saya ingin ingatkan kita ataupun kerajaan, apabila rang undang-undang kawalan produk kesihatan demi kesihatan awam 2023 ini diluluskan, saya percaya undang-undang Akta Makanan ini akan tidak lagi berkaitan dengan rokok. Walau bagaimanapun, saya ingin menyentuh tentang makanan-makanan yang banyak di luar sana sekarang ini, terutamanya makanan dalam bungkusan mainan. Ya, sebab dalam Akta Makanan ini saya percaya perkara-perkara ini disentuh dan oleh kerana ianya berkaitan dengan Akta Makanan, saya ingin bertanya kepada kerajaan, bagaimanakah kerajaan mengawal pemakanan yang banyak di luar sana, terutamanya dalam bungkusan mainan, ya. Apabila anak kita berminat dengan satu mainan, rupanya di dalam mainan itu ada gula-gula yang kita tak tahu dari mana datangnya, mungkin dari luar negara, dan saya percaya gula-gula yang ada di dalam mainan ini adalah kemungkinan besar tamat tempo atau expired, ya. Jadi justru itu saya berharap dengan adanya undang-undang kawalan tembakau ataupun demi kesihatan awam yang telah kita luluskan, jangan sampai pula kita akan lupa tentang penguatkuasaan akan makanan yang juga berlambak di luar sana. Jadi justru itu bagaimanakah kerajaan membuat pembahagian tentang bagaimana pihak berkuasa atau penguatkuasaan ini, adakah mereka yang menguatkuasakan berkenaan makanan-makanan yang mungkin menjejaskan kesihatan awam juga yang diminati oleh rakyat kita tetapi tidak sihat sebenarnya. Jadi justru itu saya tidak ada banyak ingatan kepada kerajaan lagi, dan saya menyokong pindaan ini demi untuk kita melaksanakan satu undang-undang baru yang baru kita laksanakan pagi tadi. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Nampaknya itu saja jumlah ahli-ahli Yang Berhormat yang hadir sekarang ni, dan dengan itu saya menjemput Yang Berhormat Menteri jawab. Tak apa. Yang dua orang tak ada tu nanti dia boleh mencelah lah Menteri menggulung. Sebab dia 2 minit saja, lepas tu kita berhenti. Oh, minta maaf Yang Berhormat. Terlepas pandang. Minta maaf. Lepas tu Datuk
Paul Igai berdiri tadi tanya saya kesilapan jumlah orang. Silakan Yang Hormat. Terlepas pandang lah. Because saya ready to get back home. Ini hari ini ya, the last day saya di. Oleh kerana hari ini last day, saya pun beranilah sampai habis yang mau ucap. Lalu Tan Sri betul tahu saya cakap pendek-pendek saja. Dan mungkin hari ini ada kelonggar sikit. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih kepada Menteri. Kita tahu dalam pembahasan ini ialah apatah pembinaan itu kita kata adalah consequential atau pembinaan selepas kelulusan pembinaan asal, dan isu di sini khususnya untuk memotong produk merokok, kawalan produk merokok untuk dimasuki kepada rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023 yang Dewan ini luluskan semalam. Akta ini memanglah ada kaitan dengan bukan sahaja dengan Kementerian Kesihatan maupun Kementerian Kerjaan Tempatan, Kementerian Pertanian dan kementerian lain-lain. Tadi saya bukakan internet, saya tahu tak kurang dari 62 kementerian dan agensi terlibat di bawah RUU ini. Tasir betul untuk pemantauan dan penguatkuasa RUU kedua-dua ini, pihak kementerian mana yang bertanggungjawab? Adakah pegawai kesihatan, pegawai kerjaan tempatan, pegawai polis, immigration atau pertanian? Kita lihat pegawai kerjaan tempatan dalam seksi kesihatan memantau dan juga pegawai daripada Kementerian Kesihatan sama bertindak mengeluarkan surat larangan atau penutupan premis melibatkan isu kesihatan. Mungkin klien keluar sikit. Soalan saya, siapakah dalam barisan hadapan untuk memantau premis khususnya kedai-kedai nanti, beb atau kedai makanan atau restoran juga? Seterusnya, apakah punca bila berlakunya pelanggan kena keracunan makan, itu keracunan makan? Adakah punca dalam cara menyedia makanan atau keracunan sayuran atau buahan yang dihidang itu? Adakah wajibnya pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Pertanian atau Jabatan Kimia memeriksa level bahan racun pada sayuran, bahan buahan di pasar, borong dan lain-lain? Excuse me. Maaf Akhirnya saya mohon penjelasan pada pelan kawalan tembakau yang kedua-dua, iaitu Pelan Strategik Kemasan bagi kawalan tembakau dan produk merokok 2021-2030. Apakah kejayaan dan cabaran pelan itu setakat ini? Adakah penggunaan merokok elektronik adalah satu penyumbang kepada cabaran sengit yang dihadapi? Apakah cabaran yang lain? Tan Sri Betul, adakah dasar dikandungi pelan tersebut akan direview atau kaji semula, memandangkan RUU kedua-dua ini akan dilulus sebentar lagi? Bagaimanakah objektif untuk menurunkan prevalent merokok kepada masa pendek dan menjelang tahun 2025? Tan Sri Betul, dengan itu sajalah saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Tidak pernah amalan saya untuk selepas pukul 1 tu lagi bahas. Tapi oleh kerana Yang Berhormat tu bakal menamatkan perkhidmatan, saya beri peluang tadilah. Walau bagaimanapun tadi saya mengatakan bahawa dua pembahas yang dalam sinarai sudah tidak ada dalam Dewan, maka tidak dapat dimasuk oleh kerana Menteri menjawab. Tapi oleh kerana Yang Berhormat masuk berbahas dalam sinarai juga,
Tinggal 2 Senator Tuan Haji Hussein dan Datuk Kasabadas. Ada 2 orang. Jadi dengan itu saya juga mohon supaya yang 2 ni bila dia balik ke Dewan nanti dibenarkan untuk membahas selepas ini nanti sebelum Menteri menjawab. Saya belum. Tak, belum lagi Yang Amat. Okey. Keputusan saya ialah supaya 2 orang itu dibenar membahas pukul 2.30 nanti. Selepas itu baru Yang Amat menggulung. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat ditangguhkan dan bersambung semula pada jam 2.30.